yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Ayyuhal Walad. Malam ini muka surat 48 baris atas sekali. Kata pengarang rahimahullahu taala, yang keempat, beliau dengan sebab berguru dengan gurunya yang mursyid tadi telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidupnya, seperti sabar, sembahyang, syukur, tawakal, yakin, qanaah, merasa cukup dengan yang ada, tenang jiwa, penyantun, tawaduk, banyak ilmu, benar, malu, menyempurnakan janji, tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dalam segala urusan dan sebagainya. Dan apabila ia seorang murid telah bersifat dengan sifat yang mulia ini, maka sebenarnya ia adalah nur cahaya daripada anwar, iaitu cahaya-cahaya Nabi SAW yang layak untuk diikuti. Tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat-sifat ini sangat jarang sekali. Lebih sukar wujudnya daripada al-kabrit al-ahmar, belerang yang merah. Satu perumpamaan bagi suatu yang sangat langka, yang sangat sukar adanya. Baik, kita sambung lagi tentang perlunya guru mursyid pada zaman kita ini. Maksud guru mursyid ialah guru yang mengajar dan menunjuk kepada muridnya. Kalau mengajar saja itu muallim, dia mengajar saja. Apa yang jadi pada muridnya terpulanglah. Dia sampai itu dia ajar saja. Faham lagi? Itu muallim. Itu pun dah lebih baik dah. Dia mengajar, orang yang tak tahu jadi tahu. Kalau guru ini bukan saja mengajar, dia membimbing pula, dia menunjuk murid itu bagaimana jalan yang salah, bagaimana jalan yang betul. Jalan yang betul supaya anak murid dia berjalan-jalan tu, jalan yang salah supaya murid dia tak ikut jalan tu, ditunjuk sama. Itu panggil arsyada yursyidu mursyid, guru yang menunjuk. Orang Arab panggil guru mursyid. Kita silap faham guru mursyid mana boleh jalan atas air. Nampak tak? Pasal kita banyak duk baca cerita-cerita mitos dan sebagainya. Guru mursyid boleh terbang. Lagi tak ada guru mursyid, aku tak mau pergi dengar. Jadi ada ustaz-ustaz kampung tak mau pergi dengar. Kata mu dok pergi dengar orang duk ngajar sejik surah. Dia kata aku minat ni ngaji-ngaji belajar ni, tapi aku nak guru mursyid. Ada ke orang nyakit lagu tu. Jadi tak ada lagi guru mursyid, ada ustaz biasa-biasa dia tak pergi dengar. Jahil lah siapa akan mati dia. Nampak? Ada tu pun dok cakap nak boleh semayang dah kita. Jadi kalau tak ada lagi hak mursyid, ambil guru-guru biasa lah dulu. Kena barang payah. Tak ada lagi nasi lauk, nasi minyak, barang Maggi dulu lapar perut. Menyambung hayat. Tak makan nasi minyak mati kerah. Jadi guru mursyid, guru yang mengajar muridnya dan menunjuk cara hidup yang benar, akhlak yang benar kepada muridnya. Itu makna guru mursyid. Jangan kita dapat guru mursyid serabangnya besar, jubahnya labuh, bukan. Dia tak ada kait dengan pakaian. Dia mengajar dan dia menunjuk. Tunjuk tu Arab panggil irsyad. Isim fa'ilnya mursyid. Baik, yang keempat faedahnya, beliau dengan sebab berguru dengan gurunya yang mursyid tadi
telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidupnya. Jadi kita ni nak jadi akhlak mana? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik tu orang panggil juga berakhlak. Jadi Nabi SAW antara tugasnya bukan saja menyampaikan hukum hakam dan agama syariat, tapi juga mengajar akhlak. Nabi ajar cara kalau ada musibah kena sabar, tak boleh marah. Kalau kita berusaha jangan pegang pada usaha, tawakal kepada Allah. Itu akhlak mulia tu. Kalau dah ajar lagu tu manusia jadi tidak molek akhlaknya. Ada satu hadis Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya sungguhnya aku ni diutuskan kepada kamu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ada satu hadis lagi Nabi sebut tungkahul mar'ah li arba'. Biasanya 4 sebab orang kahwin dengan seorang perempuan. Salah satunya li jamaliha, kerana mukanya cantik. Salah satunya lagi li hisabiha, kerana keturunannya, 3 anak beranak. Salah satunya lagi lima liha, kerana dia kaya, dia banyak harta. Ada tak orang kahwin kerana dia kaya? Ada tak? Ada orang kahwin kerana keturunan. Nampak? Nak jaga keturunan biar sama. Dan ada orang kahwin kerana comel. Hak kita kerana comel banyak ni. Tengok muka orang kenang. Nampak? Kita tak tengok orang lain, kita tengok muka, betul tak? Li jamaliha tu. Kerana cantiknya. Faham tak lagi? Tapi hak last kali Nabi kata kadang-kadang li diniha, kerana agamanya. Faham tak lagi? Agama dalam hadis ini bukan makna agama Islam. Agama dalam hadis ni makna akhlak. Faham tak lagi? Sebab agama Islam lah ke Mina hak pakai luar ketat orang Islam, bukan Yahudi. Nampak? Meknak hak pakai kain ketat. Lengang sekerat, nampak lengang, nampak tiok dekat KTCC. Islam ke Kristian? Islam lah ke. Jadi agama di sini akhlak. Maka Nabi kata pasal bizatidin, pilihlah yang beragama. Bukan makna pilihlah bini yang agama Islam, kan? Pilihlah yang berakhlak. Agama Islam lah ke dah. Faham? Yang berakhlak. Dia jaga mulut dia dengan suami dia. Dia tidak suka berbalah dengan mertua dia. Dia menghormati ipar-iparnya. Tak? Berakhlak. Faham lagi? Kalau tak berakhlak, kadang-kadang pakai jibak macam medah. Pakai jubah tak akan luar. Jubah tak mau bagi petang. Tapi mulut macam poker. Faham lagi? Jeng tu lelaki nengung ini. Allah agak ni. Kerana dia tidak berakhlak. Dia berpakaian muslimah. Busanya muslimah. Busana ni. Faham tak lagi? Pakaian dia memang macam medah. Tapi dia tidak berakhlak. Jadi kita ni nak berakhlak, maksudnya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itulah yang dia ajar dalam kitab-kitab tasawuf, sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh agama. Sabar, tawakal, zuhud, qanaah. Kita tak mampu 10 sifat, ambil 3 sifat. Tak mampu 3, 2 biar ada. Jangan tak ada langsung sifat mahmudah dalam diri kita. Sebab sifat mahmudah ni sifat yang Allah suka. Bila siapa yang ada sifat tu, Allah suka ke dia. Bila Allah suka, jadi barakah hidup dia. Contoh seperti sabar. Sabar ni apa? Sabar ni dalam ni, hati kita kontrol, mengawal keadaan ketika berlaku perkara yang kita tidak suka. Hilang motosikal, kita suka tak? Hilang harta, tak suka tak? Jadi kita kawal hati. Bila tengok hilang tubik masjid, tengok motosikal orang curi dah, hati kita kawal supaya tidak maki hamu tentang kejadian yang berlaku. Dan kita menerima qada dan qadar. Hari ini ada qadar yang tidak baik tentang diri aku kehilangan harta.
dan kita berserah kepada Allah, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Itu orang sabar. Lepas tu pergi report bala boleh pula, hilang tak sabar. Tidak menafikan sabar dengan usaha. Silakan. Itu syariat. Nampak? Usaha dah, tak kaya-kaya ni. Kedai lain laku sangat, kedai kita balik modal gitu je. Sabar. Sabar dengan ujian. Sebab apa? Sebab kita sentiasa diuji. Bukan di Gaza tu je diuji tak. Kita di Malaysia pun setiap masa diuji. Ada negara yang diuji dengan tak ada makanan. Contohnya di selatan Sudan. Betul tak? Tak ada makanan. Kita diuji kok dengan banyak makanan. Faham tak ni? Tengok dalam TikTok burger sekali tarik tu. Gitu ni. Faham? Tubik daging. Diuji dengan banyak makanan. Betul tak? Ada negara yang diuji dengan kemunduran, hidup dia mundur, rumah dia buat dengan kayu, buah daun-daun gitu je. Contoh umat Islam di Somalia. Betul tak? Buat dengan kayu api gitu je, bubuh daun-daun gitu je. Kita diuji kok di losong dengan kemewahan harta benda. Berebut saka, berebut pala lori, berebut tanah pok. Tak? Semuanya diuji dengan harta, diuji dengan miskin, diuji dengan sakit, diuji dengan sihat. Orang di hospital sakit, dia diuji dengan sakit. Adakah dia reda dan sabar ataupun tidak? Kalau dia reda dengan sakit dan dia sabar, maka dia mendapat kemenangan. Kita ni tak masuk hospital, sihat ke sakit? Sihat, diuji dengan sihat. Dah sihat tak pergi dah surah. Dah kalau sakit kau berat dandang. Sihat tak pergi dengar. Dia sihat. Jatuh tak sakit, cing manis tak ada. Berak tak buasi. Air kecing tak ada, batu karang. Paru-paru nak pasang molek. Tapi tak pergi masjid. Orang ngajar fiqh dia tak pergi. Orang ngajar tasawuf dia tak pergi. Orang ngajar tafsir dia tak pergi. Orang ngajar hadis tak pergi. Ustaz kampung tak mari, ustaz popular tak mari kok. Mari tok guru tempat tani dia tak mari kok. Mari dari Indonesia dia tak mari kok. Dia kira cari benda. Cari piti. Dia diuji. Mana dia kalah dengan ujian. Betul tak? Jadi kita sentiasa diuji. Hak mana menang, lulus cemerlang, imtiah pada hari kiamat. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami teh kamu, kata Allah. Kami uji kamu semua. Untuk dapatkan yang mana lulus cemerlang di akhirat nanti. Sabar. Anak kita mati, patut mati kita dulu. Dah kita umur 40 dah. Dah anak mati. 3 tahun masuk dalam parit tengok kemarin. Anak jatuh dalam parit. Betul tak? Tengok tak ada anak. Esok jumpa. Mayat. Kena sabar. Maknanya tidak marah kepada Allah. Bapa Tuhan ambil anak aku. Bapa Tuhan hati anak aku. Tengok. Itu tidak sabar. Tapi kalau menangis, dia tidak menafikan sabar. Yang marah ialah mengeluarkan suara meraung-raung. Siapa bila kematian meraung-raung tidak sabar, tak mengangkat-ngangkat suara atau ngejang-ngejang tanah. Kalau arak dulu terik-terik rambut ni, tapo-tapo pipi, sirik-sirik baju. Kalau kita taklah tangga tu orang Melayu, tapi nguah wah dalam rumah. Kalau anak mati, maka dia nanti masuk neraka. An-naihah wan niyahah finnar. Nabi kata suara orang berteriak ketika kematian dan orang yang tukang teriak tadi di dalam api neraka. Dan sembahyang akhlak mulia. Tengok ni sembahyang. Orang yang tak sembahyang tak ada akhlak. Nampak? Orang tak sembahyang tidak berakhlak. Mana dia tak reti biadab dengan Allah. Allah beri dia kehidupan, beri pinjam roh, beri pinjam tubuh dan badan, beri timbang rohani dan jasmani, beri lagi rezeki, beri macam-macam nikmat atas dunia, tidak semayang. Padahal semayang bukan 15 jam sehari.
adalah setengah jam satu hari. Nah, 5 waktu kalau kita kira setengah jam saja. Lepas pada salam bukan kewajipan dah. Hak wajib takbir sampai salam. Lebih kurang 5 minit atau 6 minit satu solat. Ada yang 7 minit. Capur semua sekali 5 waktu 30 minit. Allah beri 24 jam. Cari piti 10 jam. Tahu tak? 10 jam. Siapa tak semayang, tak ada akhlak. Walaupun mu yang di Pertuan Agong, walaupun mu sultan, walaupun mu raja, walaupun mu menteri, ahli parlimen dan sebagainya, tak semayang, tak ada akhlak. Nah, semayang menunjukkan orang itu berakhlak. Syukur. Apa makna syukur? Syukur ini membalas budi. Itu makna syukur. Faham lagi? Tanda orang bersyukur dizahirkan dengan ucapan Alhamdulillah. Dia ambil tasbih, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sentiasa menyebut Alhamdulillah. Adapun syukur itu ialah dia membalas budi Allah yang terlalu banyak ke atas dirinya. Kita dulu tak ada, Allah adakan kita minal adam ilal wujud. Daripada tak ada jadi ada. Bila ada sekarang boleh rasa nikmat kehidupan. Bila kita ada sekarang boleh melihat keindahan alam. Tahu tak? Kena terima kasih. Balas budi Allah. Dah lah diberi kita ni ada, dijadikan Islam pula. Apa kata kalau kita sekarang Buddha? Dok jeng itu. Tahu tak? Apa kata kalau sekarang kita Yahudi? Apa kata kalau kita sekarang Tiongkok? Nak sembah berhala. Mak kita semua berhala, mak semua berhala. Nak jeng itu. Tiba-tiba tak ada apa-apa pun Allah pilih kita dilahirkan nak dalam keadaan tunduk kepada syariat Allah. Nak bertuhankan Allah. Dah tak mau berbalas budi lagi. Nah, jadi maksud syukur, gunakan segala pemberian ini untuk kebaikan agama. Faham lagi? Allah beri mata awak tengok Quran. Allah beri telinga awak dengar orang ngajar. Nah, Allah beri mulut untuk berzikir. Allah beri kaki awak pergi masjid. Bukan awak pergi konsert. Faham? Beri tangan untuk menolong orang yang susah. Maka mereka itu semua bersyukur. Allah beri kereta Myvi Exia Alza, gunakan untuk perkara akhirat. Jadilah kereta kita itu akhirat. Faham lagi? Walaupun kita cat lawa main telik. Nak jadi akhirat dah. Apa? Pasal penggunaannya itu semuanya kepada perkara yang Allah suka. Nampak tak? Ada orang kereta Myvi buruk tapi dunia. Ada orang kata Mercedes S600 1.4 juta tapi jadi akhirat. Nak atas penggunaan dan tuan iaitu ingat atau tidak kepada Allah. Tawakul. Kita sebut tawakal. Ejaan asal tawakul. Maksudnya kita buat sesuatu benda dan serah kepada Allah. Kalau Allah nak berjaya. Pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Pegang hak tu sokmo sampai mati. Masya Allahu kana, apa yang Allah nak pasti berlaku. Nampak? Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan berlaku. Maknanya kalau seluruh dunia tak mau benda itu berlaku, tapi Allah nak, kana berlaku ia. Dan begitu juga jika kita seluruh dunia manusia berpakat dengan jin untuk nak kepada sesuatu perkara itu berlaku, tapi malam yasha, Allah tidak kehendak, lam yakun, tak akan berlaku. Nampak? Sebab tu kita berusaha tak? Berusaha lah. Berusaha untuk belajar, berusaha untuk mencari ekonomi, berusaha untuk mendidik, membela anak-anak, membesarkan anak-anak. Kan banyak usaha kita dalam kehidupan. Berusaha dalam perniagaan, berusaha dalam macam-macam hal. Kan banyak kita berusaha tak? Ada tak yang berjaya? Ada kan? Ada tak yang gagal? Ada. Adakah yang gagal tu kerana kita nak? Tak. Pasal Allah nak. Faham lagi? Maka apa yang Allah nak tu berlaku. Kita buka sebuah kedai, kita nak untung ke nak rugi? Nak untung. Okey, Allah pun nak untung, maka untunglah kita. Tapi kalau Allah tak benarkan untung ke rugi? Rugi. Faham? Bila datang keuntungan,
Islam ajar kita alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Tapi kalau tidak untung, inna lillah. Aku ni dan perniagaan aku juga milikmu ya Allah. Nah, jadi orang Islam untung pun dapat syurga, rugi berniaga pun dapat syurga. Bila? Jika dia ingat pada Allah. Nah, sehat pun dapat syurga, sakit pun dapat syurga. Faham? Bila ada hubungan dengan Allah. Kalau tak ada hubungan, sehat jadi kehodiraka, sakit balik awal. Nah, orang hak sakit hospital tu, kalau kita pergi ramai-ramai, masjid surah Al-Asar ni, surah imam ni, pergi kat dia kata ginilah. Kalau kita pakat main ajak 7 hari 7 malam, baik nyakitmu ni, mu nak pergi tak surah? Dia kata kita pergi tak balik dah. Bawa dengan bak-bak nyamuk tidur surah tu. Faham lagi? Orang sakit. Betul tak? Tapi bila kita buat amal yang ajak 7 hari 7 malam baik, dia pergi tak surah? Dia lagi. Faham? Dia nak masuk ni, masih sakit tu. Nak buat lah, tolonglah. Amal yang ajak kalau baik, kita nak tidur terus sejik tak balik dah. Faham lagi? Bila senang tak lapak muka. Gitu lah. Boleh projek tak nampak muka sejik. Dengan kitab-kitab lah doa. Dah tu mari ada projek dah. Mari masjid. Betul tak? Yakin dengan janji Allah. Kita yakin dengan Allah. Allah bersifat dengan ketuhanan. Kita yakin apa yang telah dijanjikan Allah benar berlaku. Nah, kita yakin semuanya berlaku. Apa yang datang kepada kita dalam nas Al-Quran dan hadis pasti berlaku. Nah, banyak dah kita tengok benda yang menambahkan keyakinan kita. Orang belah buah tomato dalam tulis Allah. Nak tulis ke mana? Allah dalam tomato. Orang dia, timun Cina Muhammad. Awang di langit bentuk Muhammad. Betul tak? Hak edit lah hak betul. Apa benda tu semua tu? Ayatullah, tanda-tanda kebenaran kerajaan Allah. Berapa puluh ribu kali dah berlaku. Betul tak? Patutnya kita lebih daripada yakin dah. Kita yakin ada pembalasan di sana. Kita usaha sekarang sini, berlelah payah tak apalah, berjihad berjuang, kerana kita yakin kebaikan kita akan tuai, hasilnya di sana nanti. Dan kita tinggal meropok menyambung, tipu orang dan sebagainya, kerana kita beriman, kita yakin ada balasan buruk di akhirat nanti. Itu hidup dalam keadaan yakin. Qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Dan kita tambah beli rumah lagi, tak ada masalah. Cukup dengan dia, maksudnya jangan sampai kita rasa orang lain molek, kita tak molek yang Tuhan beri. Tak cukup samalah perasaan kita. Dan akhirnya kita lupa berterima kasih kepada Allah. Tenang jiwa. Nak tenang jiwa, banyakkan selawat, banyakkan zikir. Menyantun maksudnya kalau dengan orang dia baik. Tawaduk maksudnya merendah diri. Jangan berasa lebih, jangan berasa hebat, jangan berasa pandai, jangan berasa banyak kebaikan. Orang baik ni macam mana? Orang yang merasa dirinya tidak baik. Orang tak oleh lagu mana? Orang tak baik. Orang yang merasa dirinya baik. Ini semuanya tak ada tawaduk. Imam Syafi'i lebih pada 1000 guru hadis ada. Guru hadisnya 1000 orang lebih. Banyaknya guru. Betul tak? Ramainya guru. Ilmu tak usah cakap. Imam Hanbali sebut dalam kitab Musnad Imam Ahmad Hanbal sebuah hadis. Alimu Quraisyin yamla ilmuhu tibaqal ardi. Seorang alim keturunan Quraisy, ilmunya itu akan memenuhi langit ini. Maknanya seorang alim ulama bangsa Quraisy, ilmunya sepenuh langit. Kata Imam Hanbali, dia tafsir hadis ni ialah Imam Syafi'i. Ilmu penuh langit ilmu. Ilmu bayang penuh langit. Siapa kata tu? Ulama kata.
bukan netizen. Faham? Nah. Tapi Imam Syafi'i dia kata kuana, dia kata kullama zadani ilma zadani fahma bijahli. Setiap kali bertambah ilmu aku, maka bertambahlah aku tahu bahawa aku sebenarnya orang yang jahil. Itu tawaduk tu. Faham? Rendah diri. Sebab tu Allah angkat nama imam mazhab salafus soleh ni tak jatuh dah. Kenapa? Nama mereka sentiasa meniti di bibir manusia sepanjang zaman. Betul tak? Padahal dia bukan hidup zaman kita. Nah, dia hidup zaman kita. Hidup zaman kita. Zaman mak kita kau tak sebut dah. Zaman Saleh Kamil itu. Lagi. Zaman Piram dia kau tak sebut dah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi kau sebut hari-hari. Betul tak? Pagi, petang, siang, malam kau sebut nama dia. Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Malik. Contoh lah, ramai lagi imam-imam dalam tasawuf, dalam tafsir dan sebagainya. Orang sebut siang malam. Cuma kita buat contoh imam empat mazhab. Kenapa orang duk sebut nama dia sampai jadi mulia begitu? Kerana dia merendah diri. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijrah. Mana berapa ribu tahun? Betul tak? 1200 tahun lebih. Imam Hanafi. Imam Malik, Imam Maliki, tok guru Imam Syafi'i, lahir tahun 93 Hijrah. Sekarang 1444 dah. Betul tak? Nampak? Tahun 93 Hijrah. Imam Malik, Imam Maliki. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Imam Hanbali lahir 164 Hijrah. Mana 4 orang ni 1200 tahun mati. Mati. Berapa orang sebut nama dia? Mereka tawaduk, merendah diri, dak gom, dak akak diri, dak akak ekor. Sebab Nabi kata man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Ada satu riwayat, barang siapa merendah diri, Allah mengangkat dirinya. Allah angkat dia. Bila Allah angkat dia 1000 tahun pun orang sebut lagi. Betul tak? Padahal mati sudah 1200 tahun mati. Faham? Kita dah mati lagi, orang tak sebut dah. Kalau mati faham lagi. Paling lama 3 hari orang sebut. Siapa? Bini kita. Kawan kita hari mati cerita. Faham? Hari kita mati tu kawan-kawan tak? 3 hari tak sebut dah. Betul tak? Tak mati ke orang tak sebut dah. Kalau kita mati 100 tahun. Budak-budak lah ni tak kenal dah Lieutenant Adnan. Tak, hak Singapura. Tak. Kerana bila tak kenal dah, tak sebut dah. Betul tak? Banyak ilmu. Banyak ke mana? Banyak nisbah orang jahil. Adapun nisbah Allah sikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah suruh peringat kita. Tidak aku berikan kamu tu siapa? Nabi dalam ayat ni. Wa ma utitum, tidak aku berikan kamu wahai Nabi. Faham? Para Nabi ni Allah tak beri ilmu illa qalila, melainkan sedikit. Orang yang paling banyak ilmu di atas muka bumi ialah para Nabi. Faham tak ke? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi kita, Nabi Aisyah, Nabi Musa, tu semua tu orang yang Allah beri banyak ilmu, mengatasi ilmu manusia. Faham tak? Nabi apa lagi? Nabi Khidir itu golongan Nabi-Nabi, mereka ini orang yang paling banyak ilmu di atas muka bumi. Tapi ayat ini kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kamu wahai para nabi-nabi, rasul-rasul, daripada ilmu mereka sangat sedikit. Tapi kita dianjurkan memperbanyakkan ilmu. Jangan kait dengan ayat ni. Banyak ilmu ini nisbah kepada orang jahil. Dulu kita tak tahu benda tak? Tak tahu benda, tak mengaji tajwid dah. Tak ada ilmu lah. Ni kita banyaklah ilmu daripada siapa?
daripada kita zaman jahil dulu. Jangan kita berasa kita banyak ilmu dari ulama. Faham? Kita lebih ada ilmu daripada dulu tak tahu ke apa. Tak? Tasawuf ilmu tafsir alik betul. Bila kita belajar dah. Kita belajar muqaddam, belajar iqra, belajar apa benda, kenal tanwin, kenal alif lam. Tak? Kenal ikhfa, kita sudah dikira banyak ilmu. Lagi memperbanyakkan ilmu ini dipuji syarak. Faham? Benar. Malu apa malu? Malu nak tinggal solat. Tapi ada orang tak malu. Pasal apa dia tak malu tinggal solat? Pasal apa dia tak malu minum arak? Pasal apa tak malu dia berjudi? Kerana dia tidak ada iman. Nah, iman itulah yang menyebabkan ada buah-buah malu. Al-imanu uryan wa zinatuhul haya. Iman itu kosong. Dia hanya sekadar kepercayaan. Perhiasannya ialah rasa malu. Nak straight. Dah orang tak tahu kalau mudak salat. Allah tahu. Malu pada Allah. Menyempurnakan janji. Kalau berjanji, sempurnakan. Kalau kita kata mu tunggu sini aku pergi pukul 3. Jangan pergi 3 seminit. Ajar hidup gitu. Faham lagi? Ingat kalau janji dengan orang pukul 3, pukul 3 aku pergi kedai. Mu jangan pergi 3 1 minit. Pergi pukul 3. Atau kurang dari itu. Faham tak? Kita tak kalau pukul 3 kau apa pergi? 3.50. 50 minit kalau naik kereta sini paka. Saya 50 minit sini paka. Kopak ada lah, kopak berapa? 5.5. Kau apa nak pergi rumah pasar. Tahu dah pasar tu kau apa? Pukul 4.5. 5.40. Nateng. Jadi habis hijau orang tergendala habis. Faham tak? Orang nak atur kan dah kalau mu siapa ingat, okey mu nak mari 4.5, aku janji orang ni 5.5 pula. Jadilah galak habis dah dia mari 5.40. Orang yang kedua kita janji sakak dah. Habis. Kita pula dia kata pelawak. Kerana datang ni kita dengan orang kedua kata pelawak. Kata 5.5, 6.5 kita. Tahu tak? Kerana orang pertama tu janji Nabi kata kena tepat. Kalau kita janji orang 5 suku, ajar lagu tu, latih. Dia akan ada tersalah, tapi kalau boleh latih lagu tu. 5 suku, 15 hari. Kalau 1.40 sungguh aja. Kita pagi kita minum air losong pukul 7. Kawan kita Kuala Lumpur kata, kau apa nak jumpa di Kuala Lumpur? Mu tunggu Kuala Lumpur 11.30. 11.30 sungguh. Tu baru orang berjanji. Faham? Kita dah. Pukul 2, 3.30. Tengah mandi. On the way. Pelawak semua. Dah bah atas pelawak. Habis rakyat pelawak habis. Faham? Tengah sabung ni. On the way. Kawan tu dah lambat lagi. Duk tunggu kan. WhatsApp lambat lagi. On the way. Padahal tengah mandi. Tak nak buat mana ke dia. Tengah pakai luar. Start enjin. Start enjin lah ni. Start enjin tu. Sungguh kalau kita latih gitu insyaAllah. Bawa ketua kita. Kopak siapa. Kau tiga siapa. Buat lagu mana pun. Melaikan kemalangan tu lain. Pisah juga jadi sama dengan yang kita ucapkan. Iza wa'ada akhlafa. Orang munafik bila berjanji jadi salah semua. Tu munafik. Tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dalam segala urusan dan sebagainya. Dan apabila telah bersifat dengan sifat yang mulia ini, maka sebenarnya adalah nur cahaya daripada anwar cahaya-cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia kata Nabi itu sebagai cahaya. Bukan Nabi itu dia cahaya. Mana? Itu panggil tasbih, diserupakan. Kerana menerangi alam. Datangnya Nabi akhir zaman, cerah habis manusia yang gelap dalam kesyirikan dan kekufuran. Mana? Jadi cerah itu apa? Cahaya apa? Cahaya tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Itu panggil
tasbih kan, orang mengaji ilmu tasbih. Nah, orang Arab ni dia kata, kalau nak kata comel, dia kata seperti apa? Seperti bulan. Orang Arab. Nampak? Zaidun kal badri. Ayat tasbih itu menyerupakan Zaid dengan si bulan. Nah, maka Zaid itu musyabbah, bulan itu musyabbah bih. Nampak? Kak pada al-badri itu adatu tasbih. Nampak? Wajah syabahnya, penyerupaannya ke pihak mana? Pada cantiknya, jamiluhu, kecantikan. Bukan sifat bulan yang bulat, bukan bulan tu putih, bukan makna ada butuk-butuk di bulan, bukan makna jauh. Maknanya cantik. Maka cahaya yang dapat Nabi bawa ialah manusia keluar daripada syirik dengan tauhid yang Nabi bawa, itu dikira cahaya. Manusia dapat jadi berakhlak mulia daripada akhlak yang tidak baik, kebinatangan, maka dengan sebab cahaya akhlak Nabi. Faham? Dan siapa yang telah mendapat habuan baik lalu ia bertemu dengan syekh yang mursyid ini, dan pihak syekh pula bersedia untuk membimbingnya, maka hendaklah ia benar-benar menjaga adab-adab terhadapnya syekh, sama ada yang zahir atau adab yang batin. Syekh di sini maksudnya guru lah. Arab dia panggil syekh, kita panggil cikgu, kita panggil guru. Nak panggil syekh pun boleh. Nampak? Ini gelaran bagi orang yang ada murid. Siapa yang ada murid, maka dia itu orang gelar guru. Guru itu bahasa Melayu, bahasa Arab asy-syaikhu. Adapun asy-syaikh di gelaran bagi ulama itu lain. Dia ada syekh dengan makna tua. Faham? Ada syekh dengan makna tua. Dalam bahasa Arab, asy-syaikhu man balagha arba'ina. Makna syekh orang yang sampai umur 40. Batu orang Arab kalau orang tua dia panggil ya syekh, mana wahai orang tua. Kalau kita terjemah, tapi maksudnya wahai pak cik. Kan kita panggil pak cik kan? Pak cik itu maksudnya orang muda ke orang tua pada kita? Orang tua, tapi tak panggil wahai orang tua. Tak lah gitu. Wahai pak cik. Pak cik itu wahai orang tua. Ya syekh. Faham? Tapi kalau kata Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, kita dengar tak? Syekh dalam fiqh ni. Ulama-ulama kan? Syekh di situ maksudnya orang yang sangat banyak kelebihan tentang ilmu pengetahuan. Man balagha rutbata ahli ilmi. Orang yang sampai martabat tinggi dalam keilmuan. Dipanggil syekh. Kita mana? Kita tak usah panggil lah. Orang panggil tak apalah. Ni kita panggil kita diri. Saya ni bukan barang-barang lah. Dia kapur. Faham tak? Jangan awal lebih kurang saya ni. Saya ni banyak apa kita dengan balik awal tu. Faham lagi? Jangan rendah diri semua. Tak ada rugi apa-apa pun. Cuma murid kita beradab. Betul tak? Jadi guru jangan nak pitih anak murid. Jangan nak harta anak murid. Jadi murid jangan kedekut nak mampu. Tu kaedah comel dah. Murid jangan kedekut, guru jangan nak harta murid. Comel selalu dah. Maka hendaklah ia benar-benar murid menjaga adab-adab terhadapnya. Antara adabnya, kalau kita berjumpa beri salam. Jangan good morning. Dia ada WhatsApp, dia boleh WhatsApp dengan tok guru. Nampak? Tapi dia tak beri salam, good morning. Tak erti bahasa punya murid. Nak pergi? Ada tak murid itu? Ada tak? Dia tak erti tu. Tu guru ulama. Assalamualaikum. Dah haram ke selamat pagi? Tidak haram. Good morning tidak haram. Tapi gunakanlah yang lebih baik. Bukan menjumpa guru piano, good morning. Tu ulama, tu guru tu. Assalamualaikum. Adapun adab-adab yang zahir itu, iaitu wallahu a'lam.
sebelum kita jawab soalan, ada 20 soalan malam ini. Kita lancarkan pungutan derma sumbangan untuk surau Al-Iman kita, untuk kita gunakan untuk pengurusan masjid, pengurusan surau, kepentingan maslahat ahli qaryah setempat. Petugas sila bangun sekarang daripada pelajar ma'had untuk memungut derma menggunakan karung yang bertulis dan bernombor seperti tertera di hadapan ini. Kita akan masuk pada sesi yang kedua pula, soal jawab agama. Baik. Yang nak beri sumbangan melalui online, bila-bila masa boleh, buka dalam YouTube saya, buka TikTok dan buka apa benda saya lagi, Facebook, cari kuliah surau Iman Losong. Kita tak buang di bawah tu nombor RHB Bank 2130 029335. Nak bayar bil elektrik boleh bila-bila masa, akaun TMB 2207 4842 1908. Petugas daripada Ma'had Tahfiz akan menggunakan karung membuat kutipan. Sambil kita beri sumbangan derma untuk surau Iman kita tengok soalan orang losong kita. Soalan yang pertama, pelan-pelan kutip. Walaupun saya mula jawab soalan, jangan gaduh nak buat cepat. Macam biasa, pelan-pelan kutip sampai selesai. Dulu saya curi duit Tok, tapi Tok mati dah. Kira guana nak bayar balik tu. Kalau curi duit Tok ni cucu lah. Faham tak? Cucu. Kalau tak curi duit Tok, duit Toki. Jadi tak black, memang ramai cucu gitu. Faham tak ni? Kenapa? Anak curi duit mak ayah, betul tak? Cucu curi duit Tok. Jadi Tok mati dah. Tok ni dalam orang Terengganu ni makna nenek perempuan. Kalau orang KL, orang Patah Barat, orang Johor, orang Seremban, orang Melaka, dia panggil apa? Nenek. Betul tak? Kalau yang laki-laki, atuk. Terengganu ni kalau laki-laki, toki. Kalau puang, tok. Jadi nenek perempuan, tak kira lah nenek perempuan, nenek laki-laki mati dah, maka wajib kena bayar, beri kepada waris. Siapa? Anak-anak tok tu. Contohnya RM100 kabar kepada waris. Anak tok ada 2 orang, kabar ke anak di 2 orang tu, ni duit tok hari tu RM100 kita pakai, ni bayar balik, kata gitu. Okey? Jadi duit itu mereka akan bahagikan. Faham lagi? Jangan pergi sedekah surat. Pasal ramai orang salah faham, dia hutang orang, dia nak bayar, tuan dia mati dah, dia pergi sedekah di masjid. Haram hukumnya. Faham? Tak boleh. Mu kena cerah kepada waris. Waris dia ada. Yang kata ulama boleh kita sedekah di masjid ialah tuan hutang sudah mati atau tidak dijumpai, waris pun sudah tidak ada atau tidak dijumpai, baru boleh sedekah. Faham? Lagi ada wujud waris, haram kita sedekah kerana dia hak waris. Soalan seterusnya, seorang laki-laki tanggungjawab perlu utama kepada siapa? Ibu ayah dulu atau isteri dulu? Baik, kalau ditanya tentang nafkah, wajib dulukan nafkah isteri. Kalau ditanyakan tentang ketaatan, wajib didulukan kepada ibu dan ayah. Faham lagi ni? Orang laki-laki belum kahwin wajib taat ibu dan bapa. Selepas kahwin wajib taat ibu dan bapa. Orang perempuan belum kahwin wajib taat ibu dan bapa. Selepas kahwin wajib taat suami. Jelas dah. Okey? Ada orang gatal di telinga, jadi dia garu dekat telinga macam setiap kali rakaat. Apakah hukum dia garu itu, Ustaz? Baik. Dia semayang, dia gatal di telinga dia. Dia garu. Okey? Apakah hukum semayang menggaru-garu ni? Dengar baik-baik. Dalam fiqh sembahyang, selagi tidak mengganggu khusyuk kita, jangan menggaru. Kalau kita garu, makruh. Maksudnya kalau ada terasa sesuatu di atas kepala bau,
dan tak sampai mengganggu khusyuk kita. Kita pergi layan, pergi garu, makruh. Jadi kita tidak ada tamakun, tidak duduk diam dalam solat. Tetapi jika kita tidak menggaru, menyebabkan khusyuk kita terganggu, maka harus kita garu. Faham lagi? Itu hukum menggaru. Kemudian garu itu batal atau tidak? Kata ulama fiqh, kalau kita bergerak anggota yang berat, batal sembahyang. Contoh, menggunakan tangan ni, gatal atas belakang ni, ambil tangan ni, ni anggota berat tak ni, ni batal. Tapi kalau anggota ringan, iaitu jari-jari ni, jari sahaja, tidak batal. Contoh, gatal di kepala bau, diangkat tangan sekali anggota berat dan jari saja bergerak, walaupun lebih 3 kali, tidak batal, kerana ini anggota ringan. Kalau boleh jangan garu, kalau tak garu mengganggu khusyuk, baru kita garu. Kalau tidak, setiap rasa, setiap nak garu, jadilah kita beruk makyih, tergaru-garu. Tak ada khusyuk, garu dah. Allahu Akbar. Tak ada sesaat, garu dah. Bongok lagi tengah akad, Allah. tengah takbir, garu dah. Dah buat gua ni. Soalan seterusnya, kita belajar tentang tokoh dunia seperti kisah hidup para wali dan sebagainya, menceritakan zaman mudanya melakukan maksiat. Adakah membuka aib? Tidak. Kalau diceritakan kisah dia dulu, memang dia dulu minum arak kemudian menjadi wali, tak ada masalah. Kerana benda itu semua itu motivate, benda yang membangkitkan kerasa kita nak menjadi buat baik sama. Yang tak boleh, benda yang tidak diketahui orang, kita tolong cerita biar orang tahu, sekurang-kurang dapat menceritakan aib orang. Niat lagu tu, itu dikira membuka aib. Soalan seterusnya, dalam kitab Fadailul A'mal, puak jamaah tabligh banyak hadis-hadis yang dhaif. Apakah hukum kita ikut kitab ini, Ustaz? Pula dah. Jamaah tabligh menggunakan beberapa kitab hadis, antara yang masyhurnya kitab Fadailul A'mal atau Fadailul A'mal. Dan di dalamnya memang ada beberapa hadis yang dhaif. Tapi bukan kesemuanya dhaif. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Sekarang dicela pula kitab-kitab seperti ini. Lepas tu kita kena tanya ulama. Dengar baik-baik. Hadis ini ada 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis yang paling kuat dalam 3 hadis ini, hadis sahih. Hadis yang kedua kuat, hadis hasan. Faham? Hadis sahih dan hadis hasan boleh dijadikan hujah dan boleh diamalkan. Hadis yang ketiga namanya hadis dhaif, Melayu sebut hadis yang lemah. Tidak boleh dijadikan hujah, tapi boleh diamalkan. Sebab tu Maulana Zakaria letak di dalam kitab Fadailul Amal, kerana dia lebih faham tentang hadis daripada kita. Kata Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Azkar, yajuzul amalu bil hadis dhaifi indal fuqaha wal muhaddisin fil fadaili wat targhibi wat tarhibi ma lam yakun mawdu'a. Harus kita amalkan hadis-hadis dhaif. Nampak? Di sisi ulama fiqh dan ulama hadis harus. Untuk apa? Untuk fadilat-fadilat tertentu, untuk menggemarkan kepada akhirat, untuk menakutkan melakukan maksiat. Yang tak bolehnya hadis maudhu'. Faham? Jadi hukumnya hadis kitab Maulana Zakaria Fadailul A'mal boleh diamalkan. Nampak? Kerana apa? Kerana kebanyakan isi kitab itu tentang fadilat. Jelas. Soalan seterusnya,
Boleh tak kita sambung dengan orang yang sombong? Boleh, dengan tujuan supaya dia insaf. Yang tak boleh, kita tak ada nak buat apa-apa, tak ada nak islah apa-apa, kita yang sombong, tak boleh. Kenapa awak sombong dengan dia? Kerana dia minum arak, dia degil, faham? Supaya dia rasa insaf. Orang jadi sombong dengan dia kerana aku minum arak, kau-kau rasa nak berubah. Ni dia dah jahat, kita pergi rendah diri pula kat dia. Sebab tu kata Imam Ghazali, jangan kita rendah diri kepada orang dengan sebab dia kaya. Kita rendah diri kepada orang dengan sebab dia baik, dia soleh, dan kita memang dituntut merendah diri. Kita ni merendah diri kepada orang kerana pangkat dia tinggi. Itu bahaya tu. Kerana dia banyak harta, kita rendah diri. Kata Imam Ghazali, man tawadha'a li ghaniyyin salihin zahaba sulusu dini au kama qala. Barang siapa merendah diri kepada orang kaya yang baik, kerana kayanya hilang 2/3 agamanya. Soalan seterusnya, apakah hikmah solat jenazah dan kebaikannya? Laki-laki ke sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Baik, kita semayang laki-laki kepala belah ni, perempuan kepala belah nu. Ittiba'us sunnah. Kata Imam Nawawi, kalau kita buat terbalik, sah juga. Yang tak sah, jenazah letak di depan, kita semayang zuhur. Itu tak sah. Okey. Dan kemudian ada lagi satu lagi yang sunat. Nabi dia berdiri kalau mayat laki-laki pada kepala, kalau mayat perempuan pada pinggangnya. Kata Imam Nawawi, kalau terbalik kita tersalah. Perempuan kita duduk di kepalanya, yang laki-laki duduk di pinggangnya. Solat itu sah. Cuma mukhalifus sunnah. Tidak ikut sunnah. Okey? Jadi ikut sunnah itu adalah alasan yang paling agung. Soalan seterusnya, macam mana nak bayar zakat? Tahun depan lupa bayar zakat. Bayar sekarang, masih ingat. Kita terlupa semayang Isya semalam. Kita teringat pukul 11 pagi. Masa 11 pagi itulah kita bayar. Kita tunaikan balik. Nabi kata, man nasiya an salatin fal yusalliha idza zakaraha. Barang siapa yang terlupa mengerjakan satu solat, 2 hari baru dia teringat, maka hendaklah ditunaikan pada hari yang teringat itu. Faham lagi? Maka dikiaskan ulama kata dengan zakat. Kita terlupa bayar zakat fitrah raya baru ni. Hari ni baru teringat. Hari ni wajib bayar. Jangan tunggu tahun hadapan. Okey? Soalan seterusnya, apakah hukum ibu bapa tak larang anaknya tak tutup aurat? Ibu bapa wajib suruh anaknya tutup aurat. Bila? Jika anaknya tak tutup aurat. Jika anak dia sudah tutup aurat, sunat ibu bapa pesan tutup aurat. Faham tak lagi? Anak kita memang tutup aurat, sunat kita pesan tutup aurat. Anak kita tak tutup aurat, wajib kita pesan tutup aurat. Kenapa? Kerana kita wajib jaga anak kita jangan bagi masuk neraka. Bukan kita ni binatang. Seekor lembu tak wajib jaga anaknya dari masuk neraka. Seekor beruk tak wajib jaga isterinya dari masuk neraka. Yang wajib jaga anak dan bini jangan bagi masuk neraka ialah manusia. Allah sebut dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga anak dan binimu, jangan bagi masuk neraka. Apa kaitan pula neraka dengan tutup aurat, Ustaz? Tutup aurat tak masuk neraka, buka aurat masuk neraka. Mana dalilnya? Neraka bukan ustaz punya. Ya, bukan aku punya. Allah yang punya. Allah suruh nabinya sampaikan, simpani min ahlin nar lam arahuma. Aku tidak sempat dengan 2 golongan. Mereka ini min ahlin nar, member of the hell. Ahli neraka. Cuba sebut yang satu, Nabi pun sebut satunya ahli neraka. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukti au kama qala. Orang perempuan pakai baju tapi nampak peha, pakai baju nampak punggung, pakai baju nampak kopek, pakai baju nampak bentuk perut, pakai baju nampak belahan dada, pakai baju nampak aurat. Faham? Itu pakai baju di sisi manusia, di sisi Allah seperti telanjang.
Ataupun ru'usuhunna ka asnimatil bukti, yang rambutnya dikeluarkan separuh di depan, kemudian ambil selendang letak separuh saja, keluar jambul di depan, seperti bonggol unta kepala mereka itu. Faham? Jadi wajiblah kita suruh dia tutup aurat. Anak kita pun tutuplah aurat. Selamatlah kita dari bertanggungjawab di akhirat nanti, kerana kita sudah suruh. Tiba-tiba anak kita sampai di bandar, kita tak nampak, dia buang baju kurung, ada seluar jin ketat kat dalam. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Kita tak bertanggungjawab. Dia akan jawab seorang diri di akhirat. Adapun yang keluar depan kita, kita kena jawab juga di akhirat. Nah, kerana Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu yang ada anak, pasti Tuhan tanya tentang anak itu di akhirat nanti. Soalan seterusnya, ketika duduk tayak akhir, punggung tak berapa rapat ke lantai. Ketika mengantuk, punggung terangkat sedikit, batal atau tidak wudu? Dia kata masa dia duduk tahiyat, dia mengantuk. Bila sebut mengantuk, belum batal wudu. Yang batal wudu ialah hilang akal. Zuhulul akli, hilang akal. Mana akal tidak berfungsi dah. Antara sebab yang paling banyak, tidur. Batu Nabi kata al-ainani wika usahi. Mata yang tidak tidur, mata yang belum lena, dia tahu keluar atau tidak angin dari duburnya. Faman nama falyatawadda. Lalu Nabi menambah, barang siapa yang sudah lena, maka wajib ambil wudu. Jadi kata ulama dalam hadis ini, nama maksudnya tidur. Tidur inilah baru batal wudu. Adapun nu'as, iaitu mengantuk, tak batal lagi wudu. Okey, mengantuk tak batal. Kita tu hoyong-hayang bawa kereta mengantuk, dah tidur, faham? Belum batal. Tapi kalau tersengguk, sekali tu khelak. Orang KL lupa panggil terlelap. Terenung khelak, batal wudu. Walaupun 0.75 second, faham? Batal wudu. Mengantuk belum batal. Okey, terjawab sudah. Soalan seterusnya, mahkamah perintahkan bekas suami bayar nafkah anak 800 sebulan, tapi dia hanya bayar 200. Adakah dia dikira berhutang dengan anak? Jika pembelanjaan anak ditanggung oleh saya, adakah bekas suami dikira berhutang dengan awak? Jawabnya, ya betul. Jika suami bercerai dengan isteri, dengar orang puang, orang laki-laki, bila berlaku perceraian, faham lagi? Anak-anak yang di bawah 7 tahun, automatik hak penjagaannya dapat kepada mak. Dengan dua syarat. Mak itu tidak berpindah jauh daripada tempat berkahwin, dan yang kedua, mak tadi tidak kahwin dengan suami baru. Faham lagi? Awak tak berpindah jauh, duduk sini lagi dan tidak kahwin laki baru, maka awak dapat hak penjagaan anak 7 tahun ke bawah. Yang lebih pada 7 tahun, qadi akan tanya, nak duduk dengan siapa? Nak? Nak duduk dengan siapa? Kalau mana? Kalau ayah tu menuntut hak. Faham? Jadi kalau dia akan tanya, adik, umur darjah berapa? Darjah 4, 10 tahun. Nak duduk dengan siapa? Mama ke papa? Dia panggil mama ke papa. Dia orang dosong. Anak dia jawab, papa. Papa duduk ayah. Qadi pun tong katok tukur duduk dengan ayah. Faham lagi? Tu hukum fiqh tu. Jarang orang tanya. Nah, biarlah kita nak khabar. Kalau anak tu jawab mama, duduk dengan mak. Adapun 7 tahun ke bawah ni automatik dengan mak. Faham lagi? Tapi walaupun anak yang kecil dan besar ini duduk dengan mak, nafkah suami wajib keluar. Faham lagi? Kalau kata nafkah itu tidak ada perbalahan, tak payah naik mahkamah. Suami kata tak apalah, saya beri 2,000 sebulan. Faham lagi? Awak beri makan molek ke dia? Tak ada masalah. Tapi kalau ada perbalahan, maka direport ke mahkamah, mahkamah akan tentukan berapa bayaran. Mahkamah kata dalam surat ni RM700 sebulan kena beri kepada anak-anak makan. Faham lagi?
Maka 700. Cuma pesanan kita baik-baik. Hak mana ibu tunggal yang suami dia beri duit belanja anak tu, jangan ambil duit anak. Pasal banyak berlaku kes dia ambil duit anak. Faham? Suami beri 3,000 sebulan, dia guna untuk anak 1,000. Dia ambil 2,000. Jadi dia tak payah kerja. Ada kes lagu ni banyak berlaku. Makan haram. Dia menipu anak dia, dia menipu suami dia. Bukan tanggung mung, tanggung isteri itu dalam edah je. Faham lagi? Habis edah habis dah. Anak 3,000. Kena beri makan habis. Lebih beli seluar bola ke dia waktu tidur. Faham? Ni tak 1,000 dia beri ke anak, 2,000 bahang ke dia. Haram. Tak boleh. Faham? Baik. Suami ni mahkamah perintah 700, ni beri 200. Jawabnya kalau suami ni uzur sungguh, dimaaf pada syarak, tapi kalau dia sengaja, berdosa. Suami ni berdosa. Kemudian pula, adakah dikira hutang 500 lagi tu? Ya, dikira berhutang kepada anak, dan jika mak tolong bayar, maka dikira berhutang kepada mak. Dan hutang ini wajib dibayar sebelum mati. Nah, hati-hatilah. Soalan seterusnya. Saya ukur tanah, tanaman jiran sebelah masuk dalam tanah saya. Apakah hukum saya ambil buahnya tanpa memberitahu tuang dia? Ni seorang lagi lapor ke buah orang. Macam-macam penyakit manusia ni. Tak apalah, kita mari berobat di masjid, di surau. Tahu tak? Kalau sakit yang jasmani, kita pergi hospital. Nak? Sakit yang bahasa batin ni, kita mari masjid. Bagus. Walaupun awak banyak masalah, mari tanya. Dengar baik-baik. Bila kita ukur, panggil jabat ukur, panggil juru ukur, rupa-rupanya ada sepohon pokok rambutan jiran kita ni sekaki dalam tanah kita. Faham lagi contoh? Okey? Apakah hukumnya? Hukumnya dimaafkan kerana tersalah. Lepas tu pokok ni guna pula. Pokok ni milik jiran dia. Kerana jiran dia yang tanam walaupun atas tanah kita. Faham lagi? Jangan duduk atas tanah kita jadi hak kita, orang salah tanam. Orang silap parking dalam pagar rumah kita lori, boleh kita lori. Faham lagi? Tak boleh kita. Faham lagi? Lepas tu nak buat guna pokok dalam tanah kita. Dalam fiqh dengar ni. Bergantung pada tuan tanah. Jika tuan tanah izinkan, biarkan pokok itu di situ. Tak ada ganggu siapa-siapa. Faham? Dia pun dapat pahala sedekah. Beri izin pokok itu berada dalam tanah dia. Okey, yang kedua, jika tuan tanah ini jenis berkira kedekut pahit. Faham? Dia tak suka pokok ni sekaki masuk dalam tanah dia. Dan dia tak ada ambil nak buat apa-apa. Dia suruh cabut. Wajib tuan pokok cabut. Faham lagi? Wajib tuan pokok cabut. Dan lubang yang berlaku mesti diperbetulkan oleh tuan pokok. Betul balik tanah orang. Okey? Nak cabut pokok tu habis RM100 pula. Nak alih pokok. Upah orang. Maka RM100 itu tuan pokok kena bayar. Bukan tuan tanah. Dan yang terbaik guana. Yang terbaik kita hidup berjiran. Kalau kita tak ada nak guna tanah tu, biar gitulah pokok tu dalam tanah kita, sedekah ke dia. Faham? Hidup berbaik-baik bersama jiran kan molek. Nak? Nanti kita nak buat rumah nak apa, baru suruh kita tebang. Nak? Dan buah tu kalau kita pergi ambil makan, haram. Bukan pokok kita. Faham lagi? Ingat orang tersalah tanam, masuk dalam tanah kita, kita pergi makan buah atas lasang tanah kita, haram. Tak boleh. Orang silap letak bendanya buah, sayur-sayuran berbuah atas tanah kita, kita pergi makan, haram. Tak boleh. Kena minta izin. Soalan seterusnya. Kita tinggalkan solat, hilang banyak kemahalan baik kita. Kalau kita qada, amalan kita dapat balik atau tidak? Dengar baik-baik. Kalau kata amalan-amalan yang tidak baik menyebabkan rosak amalan soleh kita, perbuatan jahat kadang-kadang boleh merosakkan amal soleh kita, tu tak? Contoh makan haram, hasad, dengki kan? Betul, dia boleh merosakkan amal. Baik, boleh dapat balik dah amal kita, insya-Allah. Selalulah berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
wahai Tuhanku, jangan balaslah atas kebodohan dan kesilapan aku di masa lalu. Kerana aku banyak salah dan banyak tak betul. Kata Ibn Hajar Al-Haythami, insya-Allah Allah boleh kembalikan pahala dia dulu. Faham? Soalan seterusnya, ibu dan abang saya tak pandai baca Quran. Macam mana untuk mereka belajar membaca Quran? Adakah saya berdosa kalau ibu dan abang saya mati dalam keadaan tak pandai baca Quran? Dengar baik-baik. Hukum membaca Quran pandai daripada surah pertama sampai ke habis, akhir 114 surah, fardu kifayah. Yang fardu ainnya semua wajib pandai satu surah saja, surah Al-Fatihah. Kerana Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tak sah sembahyang yang tak baca Fatihah. Surah Fatihah wajib seluruh manusia Islam, laki puang tua muda, biar pandai baca. Tak sedap tak apa, baca betul. Jadi berjuanglah supaya ibu bapa dan abang awak tu biar pandai baca Quran, surah Fatihah dulu. Lebih pada tu fardu kifayah. Nak suruh dia belajar. Insya-Allah. Kalau kita mati dalam keadaan tak pandai baca Quran, tak masuk neraka. Yang masuk neraka mati dalam keadaan tak ikut petunjuk Al-Quran. Cuma kita baca Quran lebih baik daripada tidak baca. Kerana baca Quran itu, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, al-hasanah bi asyri amsalihha. Siapa baca satu huruf saja dari Quran, satu pahala dapat. Setiap satu pahala ganda 10 kali. Soalan seterusnya, saya ada cat rumah terkena rambut saya, wanita, jenis tebal dan panjang. Saya mandi junub sah atau tidak? Jawabnya tidak sah jika cat itu menutup rambut. Syarat sah mandi, hendaklah kena air pada anggota mandi yang zahir. Tidak boleh ada manik, ada suatu benda yang menghalang dari sampai air kepada anggota. Contoh, ada sisi ikan atas dahi, kita mandi tak buang sisi ikan, tidak sah mandi kita. Kita ambil wuduk, ada gincu tebal di mulut kita, tak tanggal, maka air tak kena di bibir, tersangkut dengan gincu, tidak sah. Jadi mandi junub hendaklah kita ratakan. Kalaulah ada juga satu orang rambut yang lekat kuat tak tanggal cat, hendaklah digunting rambut itu. Okey? Soalan seterusnya, apakah itu ribah? Ribah itu adalah mengumpat. Apa makna mengumpat? Zikruka akhaka bima yakrahu. Kau sebut tentang orang-orang Islam perkara yang mereka benci dengar. Kita cerita tentang buruk dia, kita cerita tentang keburukan anak dia, kita cerita tentang kejahatan isterinya. Itu mengumpat namanya. Mengumpat ini lebih teruk dari berzina. Nabi kata al-ghibah asyaddu minaz zina. Orang yang mengumpat lebih teruk dari berzina. Sahabat kata macam mana pula? Bukan berzina teruk. Dah, teruk mengumpat lagi. Nabi pun jelaskan. Orang yang berzina, lepas berzina dia bertaubat, Allah ampun selalu, automatik. Tapi orang yang mengumpat, Nabi kata Tuhan tak akan ampun selagi dia tak minta halal dengan orang yang dia umpat. Itu masalah. Apakah itu penyakit ain? Ain itu bahasa Arab, bahasa Melayu mata. Apa makna penyakit mata ini? Dalam manusia ini ada setengah orang, tak ramai, Tuhan jadikan mata dia itu siapa pandang reboh. Dalam kitab-kitab fiqh muqarrar, kitab-kitab fiqh mazhab, ada mazhab yang mengatakan orang yang mata dia tajam lagu tu hendaklah dikurung dalam rumah. Ada mazhab lagu tu, tak boleh berjalan bandar. Kerana orang tengok mata dia, orang jadi rebah. Itu panggil penyakit ain. Faham lagi? Siapa tengok dia rebah. Dari Nabi ajar cara nak bangunkan orang yang pengsang tadi ialah mandikan tuan punya mata. Tangkap yang sakit, yang ada ain tu, yang mata tajam tu, mandikan dia, air baki mandi tu jirus ke atas yang pengsan tadi, insya-Allah dia bangun. Itu penyakit ain asal dia. Faham lagi? Kemudian ain ni dihubungkan pula dengan sihir dan seumpamanya. Okey. Soalan seterusnya,
Hadis-hadis tentang penyakit ain ada disebut. Balik lagi tengok kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi. Okey, ada hadis tentang sakit ain. Bolehkah doa mengubah takdir? Boleh. Kerana takdir itu ada dua. Satu dipanggil takdir muallaq, satu lagi dipanggil takdir mubram. Takdir yang tidak berubah, takdir mubram, qada mubram. Maksudnya apa yang ditulis di Lauh Mahfuz bersamaan dengan apa yang ada pada ilmu Allah, tidak berubah dah. Ada pun satu lagi qada atau takdir dipanggil qada muallaq, yang dikaitkan atau digantungkan dengan suatu amalan. Contoh, siapa yang Nabi kata siapa yang menghubungkan silaturahim, maka Allah panjangkan umur dia. Bang. Jadi panjang umur ada sebab dia hubung silaturahim. Bagaimana? Gini, ditulis dalam Lauh Mahfuz umurnya 60 tahun. Jadi apabila dia sampai 4 bulan dalam janin perut mak dia berbentuk janin, Allah kata uktub umrahu, tulis umurnya. Malaikat mengambil daripada Lauh Mahfuz 60 tahun lalu ditulis. Dan bila budak itu besar, budak itu menghubung silaturahim, maka ditambah 20 tahun lagi, jadi dia tak mati umur 60, mati umur 80. Dalam ilmu Allah azali lagi, budak itu akan berusia 80 tahun. Dalam Lauh Mahfuz 60 tahun. Faham atau tidak? Okey, kalau tak faham buat-buat faham. Soalan seterusnya, kalau kita solat dan kita rasa panas, lepas tu kita tiup angin guna mulut kita, batal tak solat? Dia panas, dia pun tiup. Dah, dia tak panas, tak ada kipas di semayang, dia tiup. Tiup mana? Tiup bumbung. Dah, sejuk ke tak? Faham? Tiup tubuh dia. Bertiup di dalam solat tidak membatalkan solat. Perbuatan sengaja makruh. Dan jika mengeluarkan suara seperti bersiul, batal solat. Dan jika dia bertiup tidak mengeluarkan suara tapi niat bermain-main, juga batal solat. Okey? Macam reheng lah. Saja-saja reheng batal solat. Tapi kalau reheng kerana tersangkut sesuatu pada tekak dia, dia nak kata iya kan nak budu, ada macam butir lada duduk di tekak dia tadi, dia pun buat gitu, iya kan nak budu. Faham tak lagi? Maka hukumnya berdehem kerana nak menyambung bacaan, tidak membatalkan solat. Tapi saja-saja duduk saja batal solat. Atau dia reheng nak memberitahu orang, batal juga solat. Contoh dia semayang di luar tu, kerana dalamnya orang kuci dah, pukul 3 petang orang kuci dah. Dia semayang luar tu, lambat lagi asar, dia semayang kat luar tu. Faham tak lagi? Musafir, dia semayang kat luar tu, janda lalu. Dia tengok janda tu dia buat gitu. Nampak? Ada juga pasang lagu tu nyakit. Batal solat kerana mukhatab dengan manusia. Wajib ke tegur kalau orang nak pergi konsert yang maksiat seperti baru-baru ini? Wajib tegur. Kan kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kata kan, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Barang siapa di kalangan kamu nampak benda yang mungkar, hendaklah kamu tegur dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Tak mampu tegur dengan tangan, tegur dengan mulut, ataupun tulis dalam Facebook, dalam TikTok, tegur kemungkaran, cegah kemungkaran. Betul tak? Fa illam yastati', tak mampu juga, Facebook tak ada, line pun tak ada, internet pun tak ada. Fa biqalbi, bencikan kemungkaran maksiat itu dalam hati. Okey? Cuma kita kena ingatlah, orang yang pergi konsert maksiat itu, kenapa kita tegur? Kerana kita disuruh oleh Nabi, syariat suruh tegur. Bukan kita suka-suka nak tegur, betul tak? Nabi suruh tegur. Itu syariat. Adapun pada hakikat, orang yang melakukan maksiat dengan kita tak tahu siapa dulu masuk syurga. Boleh jadi yang buat maksiat itu dulu masuk syurga, kita masuk kemudian. Itu hakikat, serah pada Allah. Yang syariat ni yang kita kena buat, iaitu bila mereka nak buat maksiat, kita marah. Faham tak lagi? Itu cara yang comel.
Soalan seterusnya, apakah hukum orang kafir yang benar ni, yang orang kafir yang agama Islam terbunuh orang Islam, lepas tu kita bunuh orang kafir itu. Orang kafir beragama Islam, masuk Islam lah. Orang kafir masuk Islam, dia ini bunuh orang Islam. Apa hukumnya? Hukum bunuh orang ni matilah dalam Islam. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal jurwa qisas. Dah, kata Allah dalam Quran, telah kami tulis dalam kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit, perbuatan sengaja membunuh orang itu balasannya hukum mati. Jelas lagi. Tapi kalau tersalah baru tidak dikenakan hukuman mati. Nah, dia nak tembak busa, orang tu pergi melintah, pum, kena orang tu. Bukan dia nak membunuh. Maka kita panggil bunuh yang tidak sengaja. Bukan, itu bukan bunuh yang tidak sengaja, itu tersalah pada pembunuhan. Okey? Itu lain. Sengaja ni. Kalau sengaja dah dibicarakan di mahkamah. Nyawa dibalas dengan nyawa. Melainkan waris bagi mangsa memberi maaf. Barulah bertukar dari hukuman mati kepada bayar diat. Denda itu akan ditetapkan oleh mahkamah, dibayar bukan kepada mahkamah, kepada waris si mati. Faham? Sikit lagi deh. 5 minit lagi. Masa di dunia, orang yang mati syahid ini ada dosa dengan orang. Dia akhirat guana, semuanya akan Tuhan maafkan dia. Itu kelebihan mati syahid. Melainkan satu saja, hutang. Maksudnya, orang yang mati syahid, perang di, tak kira di Badar, di Uhud ke, di Gaza ke, di Syria ke apa kan, mati syahid. Dia tak ada hutang orang, terus masuk syurga. Tidak ada hisap, tidak ada timbang-timbang lagi, terus masuk syurga. Melainkan orang yang mati syahid ada hutang. Nampak? Dia ada hutang beras sekapit dengan kedai rucik kat rumah dia sebelum dia mati syahid. Maka dia tak boleh masuk terus syurga. Maksudnya dia lambat sikit daripada kawan-kawan yang lain. Dia akan dipanggil dan dipanggil tuan hutang. Adakah benar dia berhutang sekampit beras kamu? 43 ya, beras mahal ni. Nampak tak? Betul berhutang sungguh tak bayar, kata yang mati syahid. Ini ada saksi. Ditanya pula tuan hutang, adakah kamu halalkan? Jika dihalalkan, terus masuk surga. Jika tidak dihalalkan, orang yang mati syahid akan bayar dengan pahala dia yang sangat banyak. Pahala mati syahid sangat banyak, tinggi-tinggi gunung. Okey, apalah sangat dengan hutang tadi. Cuma nak khabar, akan bayar hutang juga dahulu sebelum yang syahid ini masuk surga. Tak boleh masuk terus. Bukan makna masuk neraka. Tak, lambat sedikit kerana bayar hutang. Itu kelebihan bayar hutang orang. Faham? Kita bisa bila masa nak bayar hutang orang, tunggu tuan hutang mati. Faham? Atau tunggu tuan hutang pindah. Asal nak bayar hutang, nak cari tuan hutang. Sebab apa? Tak jumpa rumah. Sebab apa? Lama sangat tak bayar. Masih ada tak bayar pun. Soalan seterusnya. Konsert mengandungi unsur hina Nabi, unsur-unsur yang buruk. Adakah batal iman, akidah dan sebagainya? Semuanya siap dijaga-jagakan oleh para ulama. Ada benda takat haram dan dosa, ada benda maksiat yang hanya mendapat title fasik, tapi ada kesalahan menyebabkan murtad. Antara murtad ini mempersendakan Allah. Antara murtad ini mempersendakan Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain. Antara mempersenda ni meringan-ringankan hukum Islam dan Al-Quran atau agama Allah. Man sabballah aw sabban nabiyallah aw sabbad dinallah faqad kafara. Barang siapa yang kutuk Allah, kutuk Nabi, kutuk agama Allah,
maka dia telah menjadi kafir. Tak kiralah konsep apa pun, kalau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Islam, mempersendakan hukum Islam, mempersendakan Al-Quran, menghina orang-orang janji-janji Allah di akhirat nanti, atau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kafir. Haram ditanam di kubur orang Islam kalau mereka ini mati. Ada beberapa orang dia tulis dalam komen, dia kata Nabi pun takut dengan konsep ni, tak berani nak tegur. Faham? Nak hina Nabi lah tu. Maka hukum istihza'u bin Nabi kafara. Siapa yang mempersendakan Nabi, kafara. Kalau mereka mati, haram mandikan mayatnya dan haram disemayangkan dan tak boleh ditanam di kubur orang Islam. Buka dalam bab murtad. Faham? Kalau sudah ditanam di kubur orang Islam, wajib digali balik jika belum hancur dan dibuang di dalam hutan, dan tiada mengapa diberi makan anjing-anjing yang liar. Itu perkataan ulama dalam bab orang murtad. Tapi budak-budak sekarang takut tak? Tak takut. Pasal apa? Kan mereka tak beriman. Kita tegur ni yang memberi bekah orang-orang yang beriman. Kan Allah kata wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, takutkan mereka. Yang apa yang kamu takutkan itu memberi kesan kepada hati orang yang mukmin. Dah kalau mereka kufur dah, bekah dah. Dah mereka dah beriman dah, bekah dah. Dah tak ada manfaat. Faham lagi? Batu mana kita baca ayat Quran yang lawan lagi. Mereka kafir dah. Kufur dah. Keluar dah daripada agama. Sebelum kes ni lagi. Banyak dah dia sudah kufur kepada Allah. Dah, mereka berkawan dengan orang yang menifak, berkawan dengan orang yang telah murtad. Kita pula baik. Dengar dek, tak baik dek macam tu dek. Tak baik apa dia kafir. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Suami saya tanam pokok durian termasuk dalam tanah orang. Pulak dah. Tadi tanah orang dah. Banyaknya bahan tanah orang. Niat arwah untuk wakaf. Jiran dia tebang pokok itu. Baik. Dengar baik-baik. Biarlah, bagus. Benda-benda lagu ni. Dengar baik-baik. Benda ni boleh berlaku dalam masyarakat. Okey? Tersalah tanam dalam pokok orang. Okey? Suami dia. Saya kata dah tadi, bergantung pada tuan tanah. Jika tuan tanah halalkan, maka biarkan di situ. Jika tuan tanah menuntut supaya dialihkan, wajib dialihkan oleh tuan pokok. Dia sama dengan masalah kita tanam pokok dalam tanah kita, dahan dia masuk dalam tanah jiran. Faham lagi? Ruang udara jiran. Contoh ni perenggang sepadan tanah. Kita tanam belah tanah kita. Dahan ni dia tak ikut tuan tanah. Dia pergi juga rumah jiran dia. Dalam kitab-kitab ulama, dahan yang masuk ruang udara jiran ini, kalau jiran itu suka, tak ada masalah. Kalau jiran tidak suka, hendaklah tuan pokok tarik ramai-ramai, ikat sebelah sini. Kalau tidak spring lah. Faham? Kalau boleh tarik, dan pusing pokok tu. Faham? Kalau boleh. Okey? Kalau tak boleh, hendaklah dipotong. Wajib potong. Faham? Jangan main-main. Jangan kita balas pula. Jangan main siapa besar dia menang. Hukum syarak dah siap. Okey? Wajib potong. Upah pemotongan tuan pokok. Jangan main hak orang jiran. Buah yang jatuh jiran dia boleh ambil, haram makan. Ambil, pulang balik. Makan haram. Okey. Jelas. Jadi pokok tadi yang duduk dalam tanah orang, haram jiran dia tu pergi cabut. Melainkan jika tuan pokok enggan bekerja sama. Maknanya dahan yang masuk dalam tanah jiran tadi tak boleh dipotong oleh jiran. Bila boleh jiran itu potong? Jika jiran sudah menyuruh tuan pokok potong, tapi tuan pokok tidak heraukan, barulah jiran tadi boleh potong. Dan jika jiran tadi sudah potong RM50 upah potong, upah itu wajib dibayar oleh tuan pokok. Jelas lagi? Baik. Soalan yang kedua sebelum akhir. Adakah ayah zina menjadi mahram kepada anak zinanya?
Sekiranya ayah zina tersebut tak pernah berkahwin dengan ibu kepada anak zina itu. Sebab dalam mazhab Syafi'i kata lagu tu. Memang satu bahagian pandangan ulama termasuk dalam mazhab kita ada juga, jika tidak berlaku hubungan nikah yang sah tidak dikira anak. Faham lagi? Tidak dikira anak. Kepada siapa? Kepada bapa. Seorang laki-laki bertanya pada Nabi tentang anak haram. Jawab Nabi, al-waladu lil firashi, anak itu milik mak. Maksudnya anak itu nasabnya keturunan mak, bukan sebelah bapa, kerana tidak ada perkahwinan. Okey? Maknanya anak itu bin mak. Kalau mak dia nama Ngiyang, anak itu nama Mastura, Mastura binti Ngiyang. Sahih, memang mak dia betul. Jika Mastura itu mati, budak tu, dan ada harta, Ngiyang itu dapat hartanya. Jika Ngiyang yang mati, Mastura itu hidup, anak tadi dapat hartanya. Mereka saling mewarisi, kerana mereka keturunan yang sahih. Sebelah ayah tidak. Cuma ulama berkhilaf, adakah dikira mahram? Ada ulama berkata ya, tetap dikira mahram, kerana laki-laki itu telah bersetubuh dengan mak dia. Dan ada pendapat mengatakan tidak mahram kerana tidak ada perkahwinan. Soalan yang terakhir, boleh tak Ustaz nasihatkan saya nak jadi isteri solehah yang sentiasa disayangi oleh suami? Daripada Sophia Losong Perry. Sophia Loren. Okey, bagus. Orang perempuan nak jadi isteri solehah. Orang laki-laki nak jadi apa? Nak jadi suami koleh lemak. Asal nak isteri solehah, suami tak soleh, ini masalah. Faham? Biar samalah. At-tayyibat lit-tayyibin. Nampak? At-tayyibun lit-tayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik. Faham? Kita mau nak isteri ke mana deh? Nak isteri solehah lah. Tapi dia low pendek, nampak batu kotak-kotak. Faham lagi? Mayang tak nak isteri solehah, itu salah. Okey. Jadi kalau orang perempuan cita-cita nak jadi isteri solehah, cita-cita terbaik di atas muka bumi. Kerana apa? Kerana isteri solehah, mereka ini akan masuk syurga menjadi VIP. Kalau orang yang puasa, dia tak boleh masuk pintu sebarangan, dia kena masuk pintu Rayyan. KG final Terengganu lawan JDT di Bukit Jalil berapa bulan? Kaki bola tahu kan? Nampak 8 hari bulan. Kita masuk tiket tu AA ya, nak B tak boleh. Tiket AA habis tu mungkin kat B dah lepas. Hak DD ya, faham lagi? Tapi perempuan solehah istimewa. Mereka macam para nabi. Maknanya dakhalal jannata ayyaba bin sya'at, masuk syurga ikut pintu mana yang dia nak masuk. Nampak? Jadi apakah ciri-ciri wanita yang solehah? Ciri-cirinya sangat payah untuk kita dapat. Tapi payah pun berusaha. Siapa yang niat nak jadi isteri solehah dapat pahala walaupun tak jadi solehah. Okey? Isteri solehah ini dia tidak bercakap-cakap, melainkan perkataan yang menjadikan senang hati suaminya mendengar. Agak-agak ada di rumah kita gitu. Kita tak ada di rumah, dia berlakon depan cermin, buat gaya ekspresi muka mana hak paling comel kali nak cakap dengan suami. Nampak? Kita kata A, dia kata A, kita kata B, dia kata B. Isteri solehah ni kalau kita balik ngai pukul 3 pagi, lapar perut, kita gerak dia suruh buat si goreng, dia bangun buat. Dok cakap banyak. Abang lapar je, saya buat selalu. Pukul 3 pagi. Makan. Siap dengan tapping buih ni buat. Apa lagi abang nak? McD ada belaka saya buat belaka. Tu. Tapi itulah isteri kita ada payahlah nak solehah.
Kerana isteri yang solehah itu ibarat seekor gagak yang sayapnya putih di antara 200 ekor gagak yang berwarna hitam. Gagak 200 ekor hitam, ada seekor putih sayap. Senang nak jumpa. Ada tapi payah jumpa. Itulah bandingan isteri solehah. Orang rumah kita dek payah sayap putih. Pala kelabu dah pala. Lagi. Kita kata buat air hama. Tadi air dah. Air pula. Dah berhenti hak langsung. Nampak? Nampak dah? Dah nak solehah guana gitu. Dah langgar muka hidung. Muka macam kula lawa dah muka. Dah. Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka. Isteri yang solehah itu bila kau pandang saja muka dia, kau jadi sangat senang hati. Kita pergi kerja pukul 7 pagi, balik pukul 7 petang. Mak, bawa beroza, kau duduk tanah, kerja kontrak. Lengah lah, 10 jam tu dah. Balik tengok muka bini, hilang terus lengah. Pandainya buat muka dia. Faham? 10 jam kita kerja lengah, tengok muka bini, saratka, kamu akan jadi tenang dan happy, gembira. Maknanya muka dia tu ada no. Tu isteri solehah. Bini kita bangun pagi, mandi segar molek, minum air pun semua, gagah lagi, dak kerja pun lagi tengah segar, tengok muka dia pitu, dorok terus jadi dia. Faham lagi? Tengok jadi lemah sudah. Macam kerja 4 minggu dah. Belum balik kerja lagi. Tapi walau bagaimanapun, tak ada hak putih, hak kelabu pun kelabu lah. Pakar-pakar hak tu lah dulu, mentara ada gagak putih lagi. Tapi orang puan alhamdulillah selalu berdoa kepada Allah, minta jadi isteri yang solehah. InsyaAllah Allah beri kekuatan kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.